yang ini dia berat dalam ilmu ketuhanan. Sedangkan Allah ni mengikut insya-Allah semula jadi dengan setiap orang. Kalau tak mengaji pun dia tahu Allah ni. Dia berasa duduk. Dia buat manusia dia lagi masuk sekali dalam kejadian. Itu satu. Jadi sebelum pada itu lagi dalam 85 Mei kita waktu itu ialah Gambo ni pada masa itulah. Pada masa itu saya tahu mana kata cerita lama saya tahu apa Mbak Tain lasok tu di kebaktian ni semua lepas tak berani nak tubik mesti lasok tu yang lasok demo ini lasok di puan tak berani dan pada tahun lasok tu lah juga merekit kebaktian tu buku asli itu nak buka merekit tu agak nak tubik jadi pengurusi resmi tak saya kebutuh kan tak saya kebut bolehlah awak lu kamu sebab kita tika tahu kapuk lah mana orang takut kau yang kita awak tak tahu ya bukan mana kita berani kita tak tahu orang tahu ni patut kau nak bicara apa dengan dia awak tak tahu demo kita lagu tu jadi kita buat berani lah jadi pengurusi lah nak buka resmi market tu jadi malah orang panggil kalau waktu dah lasuk mana kita pun dah lasuk juga nak pilih hari raya tu nak tumpuh tak berani gitu. Bukan senin tu tak berani tumpuh jadi bila begitu orang tahu tadi buat mana kita ni kuat hati bila mari di sini pun kasih ada juga mati ada juga marilah wakil-wakilnya dan ni Aziz jadi interior kodok lagi marilah wakil-wakil minta dia mau ada anak minta seorang lagi apa kita nak akan mengaji semua Melayu kita orang no. Sama sendiri tak susah atau Tuhan Nabi dia kata sini mana diku tak kita ni kepala kita bila bunyi tu Iran ni kalau Iran ni sudah tentu dah Syiah ni Syiah ni anak kita baru SRP kalau ambil waktu kekong dia balik tu pada kita so begitu pasal apa? Bila dia ngaji orang beri latihan orang beri gaul semua cukup balik pada hati tak so ada pada hati tak menjawab tak dia pasal budak kita nutup kalau budak kita ni masuk-masuk ada muka-muka tak apa boleh atas nutup SRP lah tak atas lah nak kita nya tidak perasan dalam benda berarti bakal senyap begitu
Lama-lama bunyi tubik di universiti itu ada hak mari di sana. Ada mari sana. Jadi ada tu kalau tulis diri kau ada orang jualan. Jadi kalau mana kepada kegiatan tadi pasti ada yang menyambung sana. Lepas lo ni Allah ni kau tu waktu yang adalah akhbar baru putusan baru ni putusan baru ni ni hanya kata baru bagus kita ambil semangat tirai masuk tempat kita baru nak rayak bagus lama dah dia buatnya bukan ni nak ada berita baru ni berita baru tarian lah rasa-rasa nama tu tapi tak khabar lah tak khabar pasal apa pasal apa dia panggil lagi dia ada Allah main sungklak lah maksud ni jadi ayam bulusan ayam bulusan jadi lagu tu jadi kabar-kabar ramah lah kabar ramah jadi tak tahu lah ni pilih lah macam lagu mana kalau satu pihak yang tertutup mana ada usaha ke situ akan lahir gitu lah kalau Tuhan nak jadi gitu jadilah Tuhan kata mana baik para hukama Islam ini jadi bila para hukama Islam itu anti banyak tiada sufilah membincangkan masalah ketuhanan sedaya upaya dan juga mereka menumpu dengan pelbagai latihan yang agak lebih sedikit dalam hal ketuhanan. Latihan gapo pula macam zikir gapo Tuhan ini dibuat latihan lah. Dan Quran membicara tentang ilmu pengukuran pengiraan berbalik dengan ilmu Tuhan. Bagi ilmu alat lain tak cara lah bicara ilmu Tuhan ni. Kita tidak kata Tuhan itu banyak sebab tu lah tidak syirik, tidak kopi, tidak jali. Mana itu tekan kita lah. Jadi keperluan hidup waktu dia tak cari. Kalau lah ni misalnya teknologi ke apa semua tengok ada semua ni lah berani dia kecil kerana kejahilannya lah dia tidak kata gapo kerana dia jahil dia kata orang ni nak belajar sejarah gapo sejarah tak kena mengenal ni sedangkan di universiti ada satu fakulti sejarah Semai Muhammad ni boleh ijazah sejarah Islam tu lama lagi ini azik kita sejarah dulu lama lagi mana satu fakulti dia sejarah tapi dia kata sejarah tak ada beda tak boleh masuk surga dengan sejarah dia nak masuk dengan tekoh dia nak masuk dengan tekoh orang yang mereka dia nak bodohnya dia tu dia tak sabar diri nak jaga nak kita nak tupang ketek kata lah parat gua dengan dia pula pakai senyak kita pakai senyak alah-alah gitu kalau kita kata orang lain tentu dekat dengan dia siapa teriak itu mu nak tak tahu bersatu kita duduk terkapung dia biar dia ada buat tak tahu sebab begitu lagi jadi kita tak tahu sejarah tak ibarat tak tahu turun ni mana itu tu budak ni jadi orang ni dia berat dalam ilmu ketuhanan sedangkan Allah ni
mengikut syarat Allah, semula jadi dengan setiap orang. Kalau tak mengaji pun dia tahu Allah ni. Dia berasa duduk. Bila buat manusia, dia lagi masuk sekali dalam kejadian. Semua Tuhan. Mereka kurang membicara tentang ilmu sains berbanding dengan ilmu pengukuran dan pengiraan. Mereka lebih menumpu kepada ilmu perubatan berbanding dengan ilmu kimia. Allah zamin lah. Sedangkan benda-benda semua itu perlu. Benda yang berkaitan dengan satu-satu ilmu itu, beberapa perkara perlu berlaku lah. Sebab tu insyaAllah dia buat ilmu yang perlu diajar kepada anak-anak. Dia kata matematik mula-mula. Lepas pada itu ilmu bahasa Arab, bahasa Nahwu. Lepas pada itu baru baca Quran tanpa tafsir. Baca Quran tanpa tafsir. Cara dia lagi tu. Itu asal-asal tu. Perbincangan tentang sains amali merupakan perbincangan yang terakhir. Sains secara praktikal lah. Itu terakhir. Sesungguhnya mereka menunggu mengenai akhlak. Akhlak ni bagaimana saya sebutlah hak tu. Jadi akhlak ni memang banyak, tapi akhlak tu, hak tu merupakan asas tu. Kalau kita mendidik pada akhlak, mungkin kita tak dapat laksana apa kata. Bagaimana kita boleh tengok dia Ihya Ulumuddin itu selalu detail. Dia terlalu detail doa. Kita tertumpu situ lain seperti ini. Dan Ihya Ulumuddin. Di samping ilmu Tuhanan, kerana mereka dalam ilmu tasawuf cukup bernilai dan bermutu tinggi. Dalam ilmu falsafah kan, ilmu tasawuf ni ilmu falsafah Islam lah. Ini cukup tinggi. Tetapi oleh kerana ilmu tasawuf tidak terkenal pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah Quran je. Kalau pada Quran tak ada pula. Semua tak ada. Hadis mari itu kerana Nabi Arab, maka hadis mari tak rupa Arab berlaku lah. Sebab nak mari rupa lain tak boleh. Betul. Maka berupalah dengan rupa hadis. Dan naknya sunnah, bukan nak hadis, nak sunnah. Orang berkata alaikum bisunnati. Sunnah bukan hadis. Ada satu pun hadis kata alaikum bi hadisi, tak ada. Ada alaikum bisunnati. Jadi sunnah ni sebagaimana dikatakan oleh orang yang arif lah dalam bahasa Arab ni, tokoh juga di dalam fiqh, dalam perundang ni, itu satu kata falsafah tu lah. Falsafah adalah hadis, hikmah dalam waktu lah sunnahnya. Jadi waktu lah perlu diambil. Jadi bila sebut falsafah tu, dia tak ada rupa dah tu. Misalnya saya kata khuzu zinatakum inda kulli masjid. Misal Allah kata hendaklah kamu berhias sewaktu nak pergi semaya, pergi ke masjid. Dia tidak suruh berhias nak pergi ke pasar. Padahal nak pergi ke masjid, nak pergi ke pasar tu lama berlaku, masjid pun lama, pasar pun lama. Tapi dia suruh berhias nak ke masjid. Zinatakum inda kulli masjid. Lagu mana berhias tu? Kita ayat.
Jadi berarti seluruh kepada kaum itu lagu mana dia bahasa suami. Seluruh dia nak pakai jumbuh ke apa. Kau nak pakai jumbuh. Nabi itu ke awal ada juga jumbuh. Tapi ke akhir tu Nabi pakai jumbuh. Jumbuh tu dihadiah oleh seorang sahabat dia yang berniaga ke Syam. Sama ada jumbuh tu kok Syam ambil negeri Cina, kau balik rumah dia aku tak tahu. Tak tahu jumbuh tu mari mana, tak tahu. Cuma orang Mekah ni dia niaga ke Syam, buat baliklah kena jumbuh. Jumbuh tu tak salah ingat ambo lah, jumbuh minggu. Jumbuh minggu. Jadi beli ke Nabi. Nabi balik pakarlah jumbuh. Dan tidak pakar seterus. Dia pakar tapi tidak ada orang seterus. Tidak ada kamu duduk. Pakarlah dia orang begini. Tapi itu bukan pakaian Arab tu. Jumbuh-jumbuh. Bukan. Tak tahu mana. Kalau kita kata mari Cina pun tidak mustahil. Sebab orang Cina dah lama dah pakai jumbuh. Belum ada orang Arab lagi orang Cina pakai jumbuh. Yang siapa pegang pakai jumbuh lagi. Tapi kalau tanya ni mengata jumbuh tu Arab lah. Semua kata kita lah. Budaya Melayu asli dia kata pakai topeng. Dari mana budaya Melayu asli pakai topeng? Tak ada. Kami dulu ke Kelantan ni orang tak bakar ni. Bakar ni. Orang jahil bakar. Supo juga piah kita bakar juga. Kena tu pondok 6 juga baru bakar piah. Kena pondok tak bakar piah. Kena terang bakar. Itu keadaan itu berubah. Baik. Mengenai moral pula, mengenai akhlak ni. Mereka orang bakhil. Mereka yang bakhil tidak menyumbang sedikit pun di dalam bidang itu. Orang bakhil dia tak menyumbang dalam bidang akhlak ni. Sebab satu di antara akhlak itu murah. Bahagian daripada akhlak. Sebagaimana Nabi wayak suruh itu lagu mana? Nabi kata anfiq ma fil jaib ya'ti ma fil ghaib. Apa adalah poket belanjalah, dia akan mari lain dulu. Itu yang pegang di Abu Zar Al-Ghifari. Kata-kata Nabi itu Abu Zar Al-Ghifari pegang. Dan dia amal, bukan saja amal, buat. Sehingga zaman Umar dia hantar ke kawasan yang tak ada orang lah. Dia bimbang takut dalam masyarakatnya orang kata pengaruh. Kalau orang kata pengaruh barat tu busuklah habis kalaunya. Sebab harta milik kita ni dia kena bagi projek tu. Kita dapat sikit ke, tak dapat banyak ke, kena apa eja. Kalau dia makan dia tutup, kalau dia pakar pun dia tutup. Untuk dia bukan kadar-kadar lah, kemana pun mana yang kalau boleh sikit. Kalau banyak tak ada kisah lah, boleh hati lah. Tak boleh kata buat tanpa ada sisi-sisi abuk tak boleh. Sebab rumah ni adalah asas kepada pemerintahan. Daripada asas pemerintahan rumah nak menjadi pemerintahan seluruh negara. Setelah Islam jatuh, hanya beberapa orang sahaja yang membincang tentang prinsip-prinsip memperbaiki masyarakat seperti yang dilakukan oleh orang Eropah. Ini tak ramai. Jadi Islam nak jatuh, tak arti dia punuh dulu. Dia punuh.
bunuh habis kalau akhlak apa semua ni, baru dia jatuh. Baliklah dia buruk batang tu. Jadi yang tinggalnya adalah sikit-sikit. Ada akak-akak tak mati dia tu. Adalah sikit-sikit. Tak padan lah. Tak boleh melahirkan apa ni keturunan tu. Itu penuh sangat tu. Di antara prinsip itu ialah prinsip perluasan empayar, luas kawasan. Al-Imam Waliyullah telah mengingatkan tentang semua kerusakan dan kebaikannya di dalam Hujjatullah Al-Balighah. Bagaimana beliau mengingatkan tentang fahaman kebenaran yang menjadi pendahuluan di dalam perluasan empayar. Semua tu nak kekayaan itu harta je. Fahaman kebenaran juga termasuk dalam perluasan empayar. Pada masa ini pemikiran manusia terikat kepada dua fahaman, iaitu fahaman kebenaran dan fahaman perluasan empayar. Jadi walau macam mana pun pada hakikatnya kedua-dua itu sama je tu. Benda dengan luas kawasan. Luas kawasan itu luas hasil. Bila kawasan luas hasil banyak. Sama-sama pula kalau kawasan itu ada mak pula, maka itulah menjadi rebutan. Semua perubahan yang berlaku di dunia berpunca daripada dua asas ini. Mana-mana berlaku itulah. Asas ini membawa kepada berlaku perubahan. Kami dapati bahawa mencaci dua asas ini dan keburukan kedua-duanya terkandung di dalam pengajaran Al-Quran. Caci berasas ni. Ada caci ni. Sebab kita kata ni antara benda kita kasih lah. Kita kasih semua orang kena setuju berlaku. Tapi Tuhan mengingat dalam hak kita sayang tu buruk akibat. Tuhan kata innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum aduwwun lakum. Sebenarnya dia kata harta kamu mendidik tu, anak-anak bini, musuhmu. Dia jadi musuh. Dia suruh berapa, minta ingat suruh berapa. Suruh berapa anda? Tak bodoh. Disebut begitu. Disebut innama. Innama itu dalam bahasa Arab dia panggil ada atau asli. Ada atau asli. Ada waktu itu tetap dah begitu. Pasti. Mungkin tengok gejala-gejala duduk berlaku dalam masyarakat ni pun. Itu juga berlaku. Silap tak ada beri sikit sudah. Ya, pokoknya pengurusan adalah. Jadi kalau kita tidak kaya pun tak apa bila kena pengurusan. InsyaAllah masyarakat rumah kita adalah rakyat negara kita tu berjalan betul. Tapi kalau kita banyak sekalipun tak kena urusan, tak betul. Tak betul perjalanan. Pasal kanan menyebut kekalahan umat Islam di Bukit Uhud dan mengingatkan tentang kesilapan yang menyebabkan kekalahan agar mereka tidak tersilap lagi. Itu ya tujuannya. Orang-orang Yahudi hanya membantu kerajaan Nasrani dari kalangan ahli kitab. Setelah mereka memperbaiki kesilapan itu, mereka dapat menghapuskan semua kesilapan yang mewajibkan mereka tersingkir. Jadi kalau dia tahu
pucuk-pucuk yang boleh dia tu hilang kuasa atau hilang pengaruh ke apa semua, kalau boleh bagi betul semula, maka baiklah. Tapi soalnya dia tak nampak lagi. Dia tak nampak, maka di situlah tempat dia. Kemudian pasal ke-7 pula menyebut tentang larangan supaya menjauhi golongan materialis dan mengingatkan supaya tidak terjebak ke dalamnya apabila mereka tidak dibantu. Sudah, kita tak ada piti. Kita tak ada piti, nak piti. Bila nak piti, masuk golongan itu. Tak selalu lah. Dia makan dia dah. Jadi, nak mengingatlah, kita jangan terjatuh dari golongan itu. Mereka akan gagal mencapai matlamat. Kalau jatuh situlah. Kalau kita buat misal gini, masa 10 tahun dulu lah, orang kali-kali kita kerana dia tengok kita ni sungguh orang mazhab Syafi'i, tapi cara berfikir kita teguh, tidak terikat mana-mana. Syafi'i lah. Jadi dia nak kita nak apa dia? Minum apa? Dia panggil kita. Panggil kita nak apa? Aku kalau terima dia, jadi kuda dia. Dia naik dalam belakang kita, dia putus mana-mana. Jadi putusan rengkahnya tak terima. Mana lepaslah daripada orang betul. Bagus. Mari kuda yang kedua. Dia buka belakang kita. Dia buka belakang kita. Tapi orang kita sedar pada awal. Tapi nak warna bahasa kuda ini bukan dia juga. Dia lah sebentar. Tenggek dah. Dia tenggek jatuh lah. Enggak lepas pada tu. Dia cari-cari jumpa yang kuala besar. Boleh dia kuda. Enggak kuda. Bila rukah dah belakang dia, lama-lama dia berasa. Aku rukah belakang. Tenggek lagi. Tak duit. Jaga kuala besar. Kita pun kata, dia katakan dua kabar ni dia lari. Rupa baru kabar dia. Tak belum kabar tu kita pergi ke rumah dia. Dalam rumah dia tu budak-budak. Jadi rumah dia asrama. Tinggal dapur ke dia. Dia, bini dia, anak-anak dia dapur. Lepas tu semua kawasan lain boleh ke budak-budak asrama. Mungkin. Kita pergi arah rumah dia tu. Kita tak kata kau satulah senyap je. Sebenarnya kita yang ke sana. Kita kata kalau dia kabar ni lari ni. Lari lah 4 bulan. Hidup habis sekejap lah ini menjadi hutan. Nah, lalu itulah mana orang bunuh orang lain menjadi alat. Satu peringatan. Kami amat sedih kerana para ahli tafsir tidak menunggu kepada perbincangan Al-Quran yang amat penting. Ini dia berasa tak puas hatilah. Kerana ahli-ahli tafsir tak cara ke Quran yang sebenarnya. Dua enggak lain. Tafsir kemain tulis kebak-kebak. Tapi bukan ayat Quran, ayat enggak lain. Dan mereka melupakannya. Al-Quran itu dia lupa. Sedangkan sebahagian perbahasan itu disebut berulang kali dengan pelbagai gaya yang berbeza. Golongan pakar ilmu kemasyarakatan tidak mengambil berat seperti yang sepatutnya. Mana abai berlaku.
Karena mereka menganggap perbahasan itu membawa kepada masyarakat yang bersifat kesamian. Sedangkan Al-Quran menafikan kesamian itu dengan jelas. Jadi dia memang takut jadi sami. Yang serupa lah juga belajar agama memang takut jadi sami. Puncanya kerana antara dua itu, orang mengajar agama yang sifat sami itu diri berasa tak sami, orang lain pilih sami. Itu masalah. Kadang-kadang orang boleh jadi sami seperti yang lain, belum jadi juga lain ni masuk jadi sami ni, lepas tu beri kepada sami ni tak, tidak lah. Jadi lagu tu sebenarnya dalam Islam ni sami yang ada tu mari sebelah sami gakut, sebelah sunnah, sebelah golok. Dalam Islam tak ada sami. La ruhbaniyata fil Islam. Sifat bentuk sami ni dalam Islam tak ada. Lepas tu ada tu, ada tu mari sebelah lah. Bentuk sami. Jadi dalam hadis semua dia kata nak tahu cara mana sami tak sami, dia kata pilihlah dalam kapur-kapur yang masih ada lagi, dia kata. Perbincangan tentang mengingati Allah sebagai penawar yang terbaik bagi menyembuh akhlak yang rosak. Zikir itu penawar itu untuk menyembuhkan akhlak-akhlak rosak. Sebab itulah ada hadis-hadis mengatakan Asma'ul Husna, nama-nama Tuhan Asma'ul Husna itu wajar dijadikan doa untuk baik ini. Walillahil Asma'ul Husna. Allah ni banyak nama-nama baik. Pada umum biha, doalah dengan asma'. Lagu mana cara ni? Kalau kita tahu kita ni satu orang jahat lah, kita ambil satu nama Allah, mengubah diri kita. Memang kita bertekad, tapi itu bertekad bila perangai ada situ kena ingat bila payah. Kita nak ambil nama Allah tu jadikan zikir kita. Kita katakanlah kita satu orang yang bakhil misal. Jadi nasubilah bakhil tu buat mana? Kita tahu kita bakhil berdoa. Yang tu di musim tu nana cari. Kalau orang tiwa orang paus gede berambak. Pada anu posting orang paus. Dia kena ambil nama Allah. Kau mana hubungan sabuk? Hubungan sabuk dengan baki kita. Nama tu. Kalau Razak misal, pemberi, yang pemberi rezeki, beri apa saja lah. Mungkin hati boleh juga jadi Allah. Kita ambil doa la Razak illa Allah misal. Tidak ada yang beri kita segala keperluan melainkan Tuhan saja. Jadi berulang-ulang, jadi kita berasa lah ini yang kita miliki itu Allah Ta'ala beri. Jadi kalau orang curi ini tidaklah melatuh, tidaklah mawasan. Umumnya kalau kita mawas sedikit pun nanti masuk awal dulu, jangan makan putih. Tapi tidak, budak-budaknya putih itu sedapnya. Kamu tahu kan?
putih dia makan. Dia tak ada bagi tak sedap budak-budak ni sebenarnya, tak berlaku. Jadi kita nak buat bak kerja, kita ambillah mana-mana nama Allah yang sesuai dengan jiwa kita balaki. Kita berdoa kepada Allah, ulang, baca, ingat. Jadi baca tu bukan gerak pun nak teguh dalam je. Tak baca pun tak satu. Atau boleh teguh tak satu lah. Nah, tentu yang benar. Semuanya itu kerana tidak memahami fahaman materialisme yang agung terhadap akhlak manusia. Semua itu kerana tak faham materialisme, kedudukan, fungsi benda tak ada tu. Sebab kita ni nak jadi akhlak baik, nak cukup, nak cukup, nak cari hal, nak cari ilmu, nak ada titik, nak selesa duduk, nak titik. Jadi banyaklah perkara yang berkaitan. Jadi kalau tidak ada keuangan, mungkin kita nak menyempurnakan segala keperluan kita tak boleh. Nak duduk sekejap pun tak boleh, kerana tak cukup. Tiada obat yang boleh menghapuskan penyakit ini melainkan dengan memperbaiki mengingati Allah. Zikrullah dari bang ini. Dan sampai ke tahap berhubung dengan berhubungnya Allah. Tawaggul fihi, makna melampau, mendalami di dalam zikrullah. Jika mereka faham hikmah ini, sudah tentu mereka tidak mensia-siakan perbahasan seperti ini yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu banyak tu Fadhkurullah katsira misalnya. Dalam kamu ingat banyak Tuhan, banyak kepada Allah, la'allakum tuflihun. Ada harapan situ kami berjaya. Kamu nak ingat banyak ke belah mana? Kok cara nak ingat banyak itulah dia di masalahnya. Jadi marilah zikir-zikir yang diajar tu macam-macam zikir. 1000 misalnya, baca ayat, baca zikir. Dan Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Maksudnya jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka dari kemurahannya itu menyangka bahawa bakhil itu adalah satu perbuatan yang baik untuk mereka. Yang kita belas seperti itu. Pada ayat ini terdapat utusan yang amat keras yang wajib pada setiap orang supaya menumpukan setiap perkataan dari ayat ini. Hal itu baca molek, teliti dan faham. Sesungguhnya Allah telah memberi kepada kami limpah kurnianya. Allah beri setelah ia mengetahui keperluan-keperluan kami. Semua yang kita nak tu Allah Ta'ala bagi belakang. Asalnya bacaan yang ada pada kita itu sebagai asas pemberian Allah. Dia tak lagi abai. Maksudnya supaya kami membelajarkan harta lebih daripada keperluan kami. Belanjakan harta yang lebih dari keperluan kami kepada kerabat yang kami dapati memerlukan. Kenabian selagi baru Malaysia. Pak jari juga ada pertandingan Bulian. Ya? Ada? Dengan cara ini akhlak kami menjadi baik dan akhlak mereka menjadi betul dan
Manusia bergabung dalam bentuk yang paling kecil dan berpegang teguh kepada Allah. Dia gabung pakat dalam bentuk yang kecil, lepas tu berpegang teguh kepada Allah. Tetapi orang yang bakhil berbelanja dengan harta yang berlebihan dari keperluan mereka. Mana orang belanja tu lebih daripada keperluan. Orang tak mustahak pun dia belanja itu. Hal demikian telah memutuskan pertalian kasih sayang terhadap mereka yang Allah wajibkan mereka hubungkan pertalian. Jadi sepatutnya kalau harta kita banyak lebih itu, kita korbanlah kepada Pak Haji Rasulullah. Ini tidaklah dikelabi. Ini dikelabi di kameran Highland. Ada tipu nak kelabi. Padahal nak kelabi kameran Highland, kelabi ke pasir sini mana-mana. Tak payah pergi sekali ikut lah. Supaya mereka tidak dibiarkan dalam keadaan ini, dan Allah tidak bertindak ke atas perbuatan mereka yang keji itu. Orang yang bakhil menganggap bahawa kebakhilan itu baik untuk mereka yang berpunca dari kefahaman kebenaran mereka secara totaliti. Dan selapis begitulah. Berbalik kepada firman Tuhan, wala yahsabanna, kadang-kadang yang kamu juga anggap yang betul. Janganlah sekali-kali si tangkai jering itu menyangka si tangkai jering juga. Pada ayat ini terdapat satu penekanan yang kuat dan amat menyedarkan bahawa perbuatan mereka bukan kebajikan untuk mereka. Mana bakhil kalau dia buat itu bukan baik, mana satu keburukan kepada mereka. Bagaimana Allah tegaskan, bal huwa syarrul lahum, malah bakhil itu buruk akibatnya bagi mereka. Dan Allah firman lagi, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, mereka akan dikalungkan di leher mereka dengan apa yang dibakhilkan pada hari kiamat. Di akhir nanti hari kiamat tu, bakhil kita tu dijadikan bunga untuk dikalung. Kalung tetap bunga api lah tu bunga. Akhlaklah yang menjadi punca dalam diri mereka. Akhlaklah yang menjadi punca dalam diri mereka. Akhlak bakhil. Karena kebakhilan akan terbalik menjadi kalung yang dikalungkan di leher-leher mereka. Dia tukar lagi. Waktu sini dia lupa lagu lain, bila balik ke akhirat dia lupa lagu lain. Bagaimana saya sebut dalam Hujatul Balighah tu, baca dalam bab tadi. Benda ni tak ada rupa, di akhirat dia rupa. Kita boleh tengok, kita boleh bermakna. Jadi sama juga kalau bakhil di sini, bakhil tu dia berupa yang sesuai dengan sifat bakhil. Di akhirat kita boleh lihat. Inilah gambaran yang berlaku setelah akhlak itu rosak. Jadi akhlak ni pun kaya. Kalau bawah apa dah sih? Bawah ya? Kasih. Bakhil pun kasih. Dia nak sederhana dia. Antara. Ini berarti berhematlah. Berhemat. Apa yang kita nak belanja tu nak tengok. Tidak letak sekali lah. Kalau letak sekali mungkin apa yang kita letak tu tidak menepati. Tapi jadi dari sajalah jadi itu babi. Maka sama ada kita. Wallahu a'lam. Kita sampai pada ayat 87. Ayat tentang di mana Allah berfirman, katanya
Walillahi mirasus samawati wal ardh. Bagi Allah jualah hak milik segala warisan isi langit dan bumi. Lillahi mirasus samawati. Kepunyaan Allah pusaka langit dan bumi. Jadi biasanya kata-kata ini tak dipahami. Angki tak ada siapa dah milik, maka orang itu lah satu. Jadi begitu juga daripada ayat ini ada mengandung isyarat, ada isyarat dalam pengertian dia. Kalau kita hidup ni satu-satu ni lepas daripada orang mati. Masalah ni pun bila kita perhati tengok orang alim pun kemana juga. Orang alim pun kemana juga. Jadi kalau satu orang tu banyak, tak ada anak jatuh sebagai habuk tu. Ada anak tindung tu tahu kan. Maka dia pindahkan itu. Dia berikan itu. Jadi kalau dia mu'ah tak tinggal, dia sakor juga. Dia buat apa kau sakor, dah kita nak pergi dia belakang, tak payah dia sakor. Itu betul ada anak. Kalau tak ada anak kita pun siapa-siapa kita nak beri. Belum kita mati, kita boleh beri siapa. Anak ada cawak tak sibuk anak kita lain. Boleh. Sebab kadang-kadang anak ada pun anak tak cawak. Anak tak cawak tu. Tak benda 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan tak tengok sana. Orang lain tu lecah. Jadi kalau kita orang lain pun wajar tu. Guna sabar dalam kedua lain. Sebab cara ni bukan cara mudah. Nak cara orang tua ni bukan satu cara mudah. Jadi kalau kita belum berhadapan dengan orang tua dan kita masih tidak tua, kita tak tahu bagaimana cara nak kira dengan orang tua. Kamu siapa dah masuk siapa tua pun Mu'amal tu tua dah 90 lebih dah. Dia mari 3 hari dia kata seminggu lebih dah. Kadang-kadang dia kata sebulan. Bukan nyanyi, dia tidak nyanyi. Dia buat sepuak. Dia buat sepuak. Jadi dia kata nak mengikut puas dia. Jadi kalau dah anak ramah banyak orang ni nak terima restu, nak terima orang ni. Dia buat 3-5 restu, nak terima restu. Orang yang masing-masing kan ada figur tu. Yang semua tu tak ada dunia. Puasa kena pergi sana, pergi sini. Dia nak semua kawan tu. Kemana-mana. Nak buat mana semua kawan tu. Kawan tu tak ada rumah. Di rumah tak boleh ada. Jadi menyulik jugalah kalau kita tak biasa dengan tua, tak biasa tua tu gitulah. Mungkin kalau kita dah tua saya seorang jadi gitu. Mungkin. Tapi harus semua pula dia tak pergi ke mana-mana. Lalu ini ada juga. Jadi di sini Allah menyebut dengan secara isyarat, tidak secara lafaz. Cuma dia sebut secara lafaznya kepunyaan Allah mewarisi langit dan bumi. Dia tahu dah tak ada orang milik langit bumi ni. Kalau orang tu bahasa dia milik tu siapa orang ni siapa. Tapi lepas pada orang milik belakang jadi hak Allah. Tidak Allah. Jadi lah dia pakai mengaku lah musik yang sikit.
Sehingga nak lalu sempatan pun tak boleh. Dah ni. Akhirnya masing-masing tak ada dah milik. Maka baliklah kepada Allah. Jadi kena sebutlah walillahi mirasus samawati wal ardi. Punya Allah sajalah. Ini yang mewarisi langit dan bumi. Jadi bila sebut langit bumi tak arti segala-gala yang ada lah. Yang ada ni semuanya kalau kira bayangan kepada ada Allah saja. Maksud ayatnya semua benda yang manusia bakhilkan itu. Nama ayatnya semua manusia kalau dia bakhilkan, gapo dia terdepu. Manusia ni kalau kena terdepu nak kala nak. Tidak satu dua dah. Nak kala nak terdepu. Ilmu pun tak ajar. Kalau ketua-tua kita dulu lah, kau anak pun tak ajar ini. Dia kata tak layak tu ini. Tak ajar. Yang kau galai. Jadi orang yang bakir tu, jadi benda-benda semua tu mereka tidak akan membawanya bersama-sama semasa-masa. Al-Qur'an ini pengetahuan kau, fikirnya kau, tunjuk ajar kau. Kita tak pandang main sahih. Berasa nak main sahih. Orang pandang main sahih tak ditunjuk kita, takut boleh ikuti banyak dekat kita. Misal ni dia. Tapi sebenarnya sahih ni kalau tunjuk orang tak pandang, tak pandang. Saya tak menengok, tak jadi. Pasal dia asah tak ada. Mereka tinggalkan benda-benda itu untuk Allah. Jadi bila tak ada dia tak, balik ke Allah lah. Suka juga kalau orang mati, harta banyak, tak ada orang ambil satu, maka yang mengambil satunya kan dia lah. Kalau kita sini majlis agama lah, naik ke majlis belakang lah, Baitul Mal dia panggil. Jadi Baitul Mal tak ada balik kepada Allah, balik kepada orang ramah lah. Dan hanya yang bersama mereka ialah akhlak yang mereka amalkan. Lepas tu dia bawa akhlak yang mereka amalkan dan perkara-perkara yang menemani mereka setelah mereka musnahkan. Jadi kalau kita buat, kalau kita buat tu mengikut nilai. Akhlak ni tak berani, minta akhlak. Jadi kalau berani tak terkali, nak apa-apa oleh, nak marah oleh bisa. Jadi kalau marah kena pada tempat itu akhlak lah. Bahan orang itu kena pada tempat pun akhlak juga masih ada akhlak. Tapi kalau tak kena pada tempat, akhlak buruk tidak akhlak baik. Berani-berani juga, tapi berani tak terkali juga. Backing tak tukar mana lagi. Jadi waktunya dia ialah amalan dia, akhlak dia lah. Itu saja. Dalam satu hadis Nabi kata, bila seorang mati, semua pakat tu di tubuh belakang. Itu dia, boleh dia, amalan dia di belakang. Tapi bila sampai tubuhnya tanam lari ada. Kalau tidak amalan sekali itu itu je. Jadi waktu kita tak ada mengalir amalan kita. Walau kebaikan yang kita buat sebanyak mana, banyak tu lah waktu nya. Jadi hal itulah hal isyarat dengan ayat alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang
membuat pengakuan dan amal dengan pengakuan dia tu. Mastaqam tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Waktu dia nak meninggal, nak mati, nak nyawa terakhir tu, turunlah satu gulungan malaikat-malaikat di samping menghibur perasaan dia. Sebab manusia ni haiwan nak tinggal macam dia, nak tinggal segala benda-benda yang diperlukan saya. Lepas tu kebimbang ni ada, tak biasa pergi. Tak biasa pergi. Pahan mahu pergi ni tak biasa pergi. Pahan pergi dah balik tak layak. Jadi sebab tu nak pergi tu bimbang. Allah takhaf. Dia kata mari Allah takhaf. Tak suruh bimbang lah. Tak suruh takut-takut lah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan kesenangan yang Tuhan janji kepadamu. Malaikat-malaikat mari. Jadi malaikat tu siapa? Malaikat tu dia jadi daripada amalan kita sewaktu hidup. Kita buat engkau, kita buat molek, jadi malaikat. Jadi malaikat itulah kata kepada orang yang mati sana, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Akulah sahabat rapatmu waktu hidup dunia dan waktu kamu hidup di akhirat. Aku arti amalan kita orang tu. Amalan kita, amalan baik kita tu mari menghibur kita sewaktu kita nak tinggal dunia, nak mati tu. Lepas tu walahum ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim, untukmu diberi apa saja kamu ma tad'u nak gap nuzulan min ghafurir rahim, itu satu pemberian daripada Tuhan Maha Penyayang dari sini. Jadi inilah yang dimaksud walillahi miratus samawati wal ardh. Segala isi kandungan langit bumi adalah diwarisi oleh Allah, oleh Tuhan lah, sebab dia yang menciptanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui. Dia Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi kita sendiri kita buat lupa, tapi Allah khabirun lebih pada alim, tahu, maha tahu dia dengan perkara yang kita lakukan. Kita manusia biasa, waktu kita gagap, akal kita melek, banyak amalan kita terlupa. Kita cerita kita terlupa. Setelah akal kita fungsinya pula, tetapi khayalan-khayalan kita masih baik. Waktu itu berita lama-lama semua nak dah. Kadang-kadang dia repuk tu tak jujur, repuk dia mari tak menurut, dia tak sambung lah kalau dengan cerita tentang ini. Cuma kalau kita dengar cerita dia, lepas tu kita fikir balik, baru kita nampak jujur. Itu resor tu. Kalau orang dah tua, dah 90 lah kata, dia capukan. Dia kata, tak jadi. Dah tu, kita kata, bukan tak jadi. Ingatan dia tu mari, tapi dah kerana banyak tu ingatan dia mari tu, lama-lama, dia mari tak mesakkan. Dan lain-lain kalau kita terberi umur lanjut makan itu gitu. Biasanya orang tu kalau main umur 90 ke atas lah,
Kalau kita orang Melayu kita senang kata. Sebab orang Melayu ni jaga-jaga yang mesti 100. Balik kat 60 tu gila. 60 tu kriak dia dalam kata tu. Kau kriak. Baik. Apa salah dia? Alhamdulillah. Dikala semalam menyebut sebahagian pelampau Yahudi di mana mereka mengatakan apabila terdapat kitab ilahi mewajibkan kami berbelanja lebih daripada keperluan kami dan menuntut mengeluarkan apa sahaja yang lebih dari keperluan kami, maka Allah menjadikan fakir, tidak mampu memenuhi keperluan hidup. Jadi orang Yahudi ni kerana dia lalu nak banyak sifat banyak pada belakang, tapi duduk pada gulung Yahudi ni lebih daripada orang lain pun lebih ada juga pada tu. Banyak. Dari al-ha tu kan, at-takatu. Sebut al-ha-kumit-takatu. Kamu jadilah Allah kerana cari banyak. Kita nak cari banyak tu kita lalas. Tamu-tamu apa yang kita cari tu boleh. Cari banyak tu tak apa, boleh sikit tak apa. Tapi biar kau boleh balik sekarang naik lah. Naik, dia tak boleh sekor, dia tak nak balik lagi. Nanti belas. Kalau boleh setengah, baru nak balik. Kalau boleh. Tapi dia tak boleh, dia beli kedai oleh tu. Itu tu ya. Jadi itu tabiat nak banyak. Al-ha-kumuttakah. Balik, kami cari banyak. Habis tu tak habis. Habis-habis bila bawa ke mula lagi. Sebab tu lah dia tengok orang tu yang nyanyi dia. Tapi kena fikir. Fikir kena. Nyanyi apa? Jangan raya bunyi. Jadi keperluan tu memang lah. Tak dapat dielok. Maknanya benda tu baki dengan kita. Dengan sebab tu mati baru habis. Jadi orang Yahudinya bila Allah Ta'ala mewajibkan supaya membelanja, di dalam ayat yang sebut naklah kamu belanja apa yang lebih daripada keperluan, kena belanja. Jadi dalam ketika awal sebelum diwajibkan zakat, diwajib umat Islam kadar keperluan dia selesai, baki ada, baki semua kena belanja. Masuk pada tabung perjuangan ni dalam ketika awal. Jadi bila mari turun ayat wajib zakat, maka rasanya apalah dia panggil nasah lah tu. Yang kekalnya zakat tu. Jadi ayat turun ni berhubung dengan keadaan orang Yahudi. Jadi keadaan orang Yahudi itu bukan menjadi sebab kepada nak faham maksud ayat. Maka Allah menjadikan fakir, tidak mampu memenuhi keperluan hamba-Nya. Memanglah Allah Ta'ala jadi manusia ni sama dari segi kejadiannya. Zahirlah sama. Semua pun sama dari segi zahir. Keupayaan setiap pemberian Allah tak sama. Mata, hidung, telinga, tangan tak sama. Kalau kita kira tangan serupa lah, kalau kita boleh rasa, boleh buat, boleh bergapa, tak ada hak dah, bebas kebebasan itu. Tapi satu orang boleh melukis, satu orang tak boleh melukis. Allah payah bergapa tak melukis, dah kita pandang. Kawan tu saya kat colik, tak jadi.
Begitu juga dalam ilmu. Tuhan beri kemampuan akal orang tu boleh faham. Bila tengok, dia faham. Tapi kalau Tuhan tak beri kepada orang yang tertentu tak difaham, misal. So, dia wayak dia tak faham. Tak faham. Jadi orang balas ni arti hak tu diharuskan taklid. Diharus taklid. Kerana dia sudah tak faham. Malah lah ikut tak apa lah. Mana-mana. Keselagi dia boleh faham, maka dia kena ikut dengan faham. Dia panggil itibak. Taklid sama itibak. Tak kamu dua tu. Allah jadikan fakir, tidak mampu memenuhi keperluan hamba-Nya. Sedangkan kami orang yang kaya, orang Yahudi itulah dia mengaku dia kaya. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya, kata orang Yahudi. Jadi bila Allah letak supaya membelanja sebahagian daripada harta kepada orang fakir miskin, jadi orang dikata Allah ni sesak, ni apa Tuhan ni dia tak mampu nak makan orang miskin. So kita pun nak makan. Wa nahnu aghniya, dan kaminya orang kaya-kaya belaka. Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Memang tidak begitu. Dia memang orang ni pun kaya-kaya lah. Hari ni harus dunia dikuasai oleh Yahudi dah. Haruslah. Sama ada kita sedar ke tidak sedar. Kalau kita tak siap orang lain tak. Mana nak gitu. Jadi boleh dia juga. Kita tak cara apa politik, tahu ni. Ya, orang cara politik kita tahu lah. Suasana tu, pergolakkan perjalanan itu. Mana yang tuju. Adakah lagi pemikiran yang lebih rosak dari ini? Maknanya orang ni mikir lagu ni ada ke orang lebih buruk daripada dia? Tak ada dah kalau mengaku dia kaya tersesak dia. Habis dah lah, habis fikir lah. Nak ukur tak dia. Apakah yang mengadakan mata benda itu? Fakir? Mana barang yang dia duduk milik tu? Orang berlaku, kalau dia buat benda tu dia milik tu, dia ada dia buat. Jadi orang dia buat tu fakir. Bukankah dia maha berkuasa mencipta perkara-perkara yang tidak terhitung sepertinya? Bill Gates tu, kaya dia mahu kata. Sehingga disebut dalam akhbar tu, duit sosial aja. Duit sosial, bajet sosial, lebih besar daripada bajet Malaysia. Hak duit main bola je. Main bola, badminton, baju-baju sekolah atau baju uniform bola, kalau betul je lebih besar daripada bajet semua dah. Apa tu kalau kok target tu lagu mana tak tahu lah. Jadi kalau orang kaya berasa berartinya memang dia berasa dia kaya lah. Dia berasa seolah Tuhan ni kesok. Jadi dia tahu dia sendiri dah bagian dia milik tu semua Allah Ta'ala buat tu dah khabar tu. Kamu hanya diwajibkan membelanjakan harta yang lebih dari keperluan kamu kepada orang yang memerlukan. Itu je. Kalau kita milik banyak, keperluan kita sudah susah belaka, kau baki tu tak nak makan dah. Nak kenak dah baki. Kau kenak tu ni lah kau kan. Ya, kalau nak kenak tu. Dah kita nak pergi kau tuan, kau kena nak kenak pun tak cukup. Sebab-sebab bina lah ulang muka. Itu ya lah. Sekali nak haji, sekali nak umrah 100 kali dah. Boleh bila dia berasa besar sangat di haji tu.
Kerana perkara itu termasuk di dalam perkara yang mendatangkan kebaikan dan faedah kepada masyarakat. Mana kita belanja, beri bantuan kepada orang yang merlu itu, semoga baik kepada masyarakat, baik kepada manusia. Sebab dalam hidup dunia ni, target semua Tuhan buat menteramat ni manusia, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin itu bukan nak bayar kayu batu, pokok, bukan. Al-Alamin itu ayat manusia, ya. Tuhan yang mendidik dan menuruhkan manusia. Faham golai itu mestilah masuk. Sebabnya semua benda ada ni target manusia aja. Sebab manusia dia boleh menggunakan keseluruhan benda yang ada. Hatta manusia menjadi hamba manusia. Boleh jadi kakak manusia. Kita tak sanggup bunuh. Tapi ada orang sanggup bunuh. Kita utuh dia boleh bunuh. Tak satu. Dan kita pergi banyak. Kalau orang ingat kita boleh dicik kepada orang yang buat hukumnya itu, kita surat dia lepas saja. Tak ada apa-apa, fikir ada. Bermakna begitu. Itu Rabbul Alamin. Pemikiran buruk ini semata-mata lahir dari fahaman kebenaran. Fahaman kebenaran. Sekularisme. Sekular. Betul ke? Sekular ni fahaman kebenaran. Material kebenaran. Nah. Jadi berarti sekularisme ni kebenaran lah. Tidak. Sekular. Artinya sami lah. Nak suruh puak-puak sami, nak suruh orang-orang beragama tu jadi sami. Orang patri dari sifat dari politik dah dari kenyataan. Dia jadi sami, maknanya tak cara ke benda lah. Dikata fikir buruk ni semata-mata lahir daripada fahaman kebendaan. Sekularisme. Jadi kalau nak milik benda seberapa banyak yang boleh, maka tu bila fikir yang berlaku. Tuhan ni sesuatu, dia kaya. Demikian. Kerananya lah menjadikan manusia seperti orang yang gila. Kerananya lah, gitu kan? Kerananya lah menjadikan manusia seperti orang yang gila. Mana kerana harta itulah. Kerana harta itulah menjadikan manusia ni nak serupa macam orang gila. Tak khabar. Tak khabar apa-apa. Asal boleh benda, boleh harta, cukuplah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Ayat 275 orang kata, dia ni penjelasan kita, dia kata orang-orang makan riba
orang-orang yang makan riba ni, jadi perkataan riba tu dalam bahasa Arab tidak ganti. Disebut riba dia tahu, tapi bila mari orang Melayu tahu sebut riba, tapi lagu mana sebenarnya masih ragu. Ya, sebab kata riba bukan kata Melayu, tapi jadi Melayu. Bila jadi Melayu, orang Melayu panggil riba juga, perbasikal lah. Cuma pelik Melayu. Tapi kalau riba tu orang Melayu panggil rebo. Maka rebo orang Melayu panggil. Kalau orang mengaji Arab panggil lah riba. Begitu je. Cuma orang Melayu tahu riba ni bila 6 wisiya jadi 2 riyal. Jadi gamah riba lah. Lagu tu. Jadi sebenarnya riba lagu ni. Kita raya, sini kita raya. Dia sebut kata orang makan riba. Begitu je. Sebab orang Arab itu tidak kalau riba ni. La yakumun. Keadaan orang makan riba ni, kalau kita boleh tengoklah di akhirat esok, dia ni la yakumun illa kama yakumun alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dia tidak boleh berdiri kecuali seperti orang-orang yang kena rasuk di syaitan. Kalau bangun ke beliak macam-macam buat luar biasa lah, kita pilih pelik. Itu keadaan orang makan riba dibandingkan begitu. Pasal apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba. Kerana orang tu buat keputusan mengatakan sebenarnya jual ni serupa juga dengan riba. Kalau dia menego jual tu tidak macam itu kan? Tak itu. Penjual riba pun tak itu juga. Kalau beratus serupa lah jual dengan riba. Sama-sama cari utang. Orang beli mata 100 riyal mata. Mau orang keliru yang jual 2,000 riyal. Allah kakaknya untung. Makan riba adalah. Dia untung ni kita kata separuh banyak dia untung dia. Tapi kalau menego lah kata baru lebih pada separuh. Kalau kena batu tu dia nak sewa berapa ribu-ribu boleh. Jadi dia kata jual pun super riba juga. Berarti sama mencari untung. Tetapi Tuhan kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual. Dijual beli itu halal. Tapi Tuhan menghalalkan riba. Riba ni walau 1 sen pun riba. Jual ni walau 1,000 pun jual. Betul. Mana buat betul? Mana buat betul? Dia kata serupa tak ada beza. Serupa dia. Jual serupa dengan riba. Dia riba ni kesempatan yang kita ambil semasa orang berutut. Sutut. Itu kesempatan. Kalau zaman dulu biasa orang buat lencong. Buat lencongnya nak ambil harta orang lain. Dia ambil jual janji masa dulu, sehingga kerajaan menghalalkan jual janji. Boleh daftar di Kopitan jual janji. Lepas tu dihapuskan jual janji. Tak benar. Sebab dia nampak di situ banyak keburukan dia jual janji.
Tapi orang hak jenis bahasa tu ke janji tak ada hati tu ke mana-mana. Cupo je. Cupo. Bila tanya hak janji tu, tidak jual janji, jual je. Kita butuh nak pakai duit. Butuh dengan dia 100,000 misal. Butuh 100,000 lah cagar rumah. Bila cagar rumah kita bukan 100,000. Kalau kita cagar dia tu mungkin 300,000. Dia boleh 300,000, dia boleh malah beri dia dah. Dah kita pegang ni tak ada apa, tak ada upah. Sahabat tanya, dia cari hello kot tu, hello kot ni, hello. Dia lepas pada tanya. Dia lepas pada tanya, bapa tak mari dia kata. Buat janji dia, pakai loya. Loya buruk belakang. Semua karut tu. Jalan-jalan keluar tu nak menipu je. Belakang-belakang. Kalau zaman dulu, zaman dulu ni boleh jadi belakang gitu. Jadi kawan ni guru tengok apa kalau setia dia ada dulu. Sedangkan harga dia ni kita katalah 500,000. Tapi ia gadanya 100,000 je. Ada ke munasabah dia nak jual dengan harga 100,000? Amat tak munasabah. Kalau dia ada duit, buat berapa untuk cagaran nak beli. Cuma cagaran letak tu kerana takut tak boleh bayar. Ambil lah. Kalau cagaran tu atas pada harga dia, ini dia nak makan semua. Tak tuan ni tak bergelis. Terus apa masuk nak bayar tak boleh bergelis juga. Tak jenera tidur. Itu yang berlaku. Dulu lagu tu ni lagu. Itulah riba namanya. Mana kita menunggu peluang orang yang susah kita makan situ. Itu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual. Jual lagu mana? Jual ni suka hati. Puas hati antara dua pihak. Penjual dengan pembeli. Kalau riba tadi memang tidak puas hati dari dua pihak. Puas hati sepihak je. Kalau beli banyak puas hati. Jadi kalau rugi ni tak bila-bila tak ada puas hati. Tapi ada juga waktu ni sanggup apa ni cagar rumah kita. Jadi waktu cagar tu 50,000 je. Tak harga rumah kita ke tanah-tanah 150,000. Bila lagi nak bayar tak boleh bayar. Tak boleh bayar. Bila lalu pun nak ambil tak boleh. Tak ada piti. Barulah. Tak boleh ambil. Memang tak boleh ambil. Nak hutang lain pula tak pun nak duit kita. Tak boleh hutang dengan bil dah. Bil ni dia beri kau satu cagaran. Cagaran pula lebih mahal daripada kalau kita pinjam. Kalau kita ada 10,000 pinjam 10,000 tak beri. Dia tak beri. Islam kau tak beri. Kau tak boleh. Kau Islam kau tak boleh. Jadi walaupun dalam fikir awal ni kita setuju, tapi pada hakikat tidak setuju lah. Sebab moga harta dia tu banyak, beri saja kita sebenarnya tidak boleh. Tak mungkin berlaku moga balas. Kalau setia tidak butuh. Jadi bila tak butuh berlaku lah. Buktinya bila lalu letakkan. Bila letakkan dia ambil balik tadi.
boleh korang harta dia. Boleh korang harta dalam ni berotak. Tak puas hati. Tak puas hati, nak marah ke bank. Jual. Nak marah ke bank, nak marah ke mana? Bank pegawai kedangnya dia tu duduk di situ, mana tak tahu. Alih tak alih buat kena bunuh. Katok cuma jolok selling, pecah pintu. Jadi orang beli pula kena baki, selling banyak mana, pintu banyak mana. Nak baki pula, tapi baki pun tidak rugi kalau kira dengan harga rumah tu, kalau dia beli tu memang tak rugi. Tapi soalnya tuan tu tak puas hatinya dia. Tapi nak orang dah jadi seorang dah jadi begitu lah. Itulah keadaan yang berlaku. Sebab itulah kalau tanah-tanah jadi gagal pada bank, akhir lama tak ada orang tu situ tanah tu situ. Orang yang nak pergi takak lain tu semua orang tak berani. Tanah tuan ada, mereka pun nak juga. Jadi taruh begitu jual tak boleh dikit tak saja. Itu yang berlaku lah kepada bank-bank.